Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Zuriati Anisha binti Zulkifli, nombor matrik S72104. Jadi untuk assignment statistik, soalan pertama diminta untuk cari average serum. Dalam soalan tu dia dah bagi standard deviation 22 dan juga 90%. Jadi kita cari average melalui data Excel yang kita perolehi. Jadi dapatlah 213.063. Jadi di situ kita kena cari dulu alfa per 2. Alfa tu adalah 1 tolak 0.90 dapat 0.10. Jadi alfa per 2 adalah 0.10 bahagi 2 dapatlah 0.05. Jadi kita tengok tabel Z. Z 0.05 tu dengan dapatlah 1.645. Jadi masukkan dalam formula. Formula confidence interval average adalah mean tolak dengan Z alfa per 2 darab dengan standard deviation over square root n. Jadi dapatlah 206.67 dengan 219.46. Bagi soalan kedua pula, dia minta proportion of education level bagi degree, graduate degree sahaja dan dibagi 95% untuk alpha. Jadi, first kita sort data dekat Excel. So kita boleh kira berapa orang degree. So data saya dapat 3 orang yang study degree. Jadi proportion dia kita buat 3 bahagi dengan 3 per 2. Dapatlah 0.09375. So tu dapat P. Kalau untuk Q pula 1 tolak P. Jadi 1 tolak 0.09375 dapatlah 0.90625. Jadi formula confidence interval untuk proportion ni adalah proportion tolak dengan Z alpha per 2 darab dengan square root PQ per N. Jadi semua data dah dapat tadi, so kita masukkan je dalam formula. Dapatlah dia punya confidence interval untuk proportion negatif 0.007249 dengan 0.19474. Itu sahaja. Okey, bagi nombor 3 pula, dia minta standard deviation untuk berat lelaki sahaja. Jadi dibagi dah alpha tu 95%. Jadi formula untuk standard deviation confidence interval ni adalah square root n tolak 1 x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. X kuasa 2 tu sebenarnya adalah chi square. Jadi dekat sini kita kena cari dia punya degree freedom dulu. Degree freedom tu kita ambil bilangan lelaki, bilangan berat lelaki lah, ada 16 kalau mengikut data saya. Jadi degree freedom dia adalah n tolak 1 iaitu 16 tolak 1 jadilah 15. Lepas tu dia punya alpha tu kita cari mengikut graf tu tail. Jadi dekat X ni adalah 0.025. Kalau yang right, kita just ambil daripada sini sampai sini. Jadi yang berkaitan tu adalah 0.025. Jadi kalau untuk left, dia adalah dari sini ke sini. Jadi kena 1 tolak dengan 2.5%. Jadi dapatlah 0.975. Jadi bila tengok table, untuk X kuasa 2 right, kita akan dapat 27.488. Tengok 15 degree freedom dengan atas 0.025. Dapat 27.488. Sama juga dengan X kuasa 2 left. So kita akan dapat 6.262. So kita masukkanlah dalam formula. Standard deviation tu kita kena cari dalam Excel. Standard deviation sama dengan stdev.s. Untuk male, select data male, so dapatlah 19.635. Jadi setelah masukkan dalam formula dapatlah 14.5 dengan 30.39. Soalan nombor 4 pula, dia nak test hipotesis bagi average serum. Jadi average serum tu kita dah kira tadi untuk nombor 1, jadi dapat 213.06. Dan standard deviation dibagi juga dalam soalan iaitu 22. Jadi H null sama dengan mu sama dengan 215. Manakala H alternatif adalah mu tak sama dengan 215. Jadi kat situ dah dapat two tail graph punya dia punya graph. Jadi dapatlah tu 1.96 negatif 1.96. Okey, jadi since alpha dia bagi 0.05, jadi test tu adalah two tail. Jadi critical value dia adalah negatif 1.96 dengan positif 1.96. Kita masukkan dalam formula dia iaitu Z sama dengan min tolak dengan
Mun over sigma over square root m. Dapatlah negatif 0.4988. Jadi jawapan tu kita fail lah to reject the H null hypothesis. Sebab apa? Since the test value tu negatif 0.4988, dia less than critical value iaitu negatif 1.96. So dia tak ada dalam critical region. Jadi keputusan dia kita tak reject the null hypothesis. Bagi soalan nombor 5 pula, dia nak significant difference bagi average kolesterol, serum kolesterol between lelaki dengan perempuan. Okay, jadi kita pertama sekali H null lah. H null mun sama dengan mun 1 sama dengan mun 2. Kalau H alternatif adalah mun 1 tak sama dengan mun 2. Jadi kat situ kita dah dapat test dia adalah two-tail. Okay, alpha dia adalah 0.02. Jadi since alpha tu sama dengan 0.02, degree of freedom dia adalah 16/1 iaitu 15. Ni saya ambil 16 ni sebab bilangan lelaki dan perempuan saya sama iaitu 16 dan 16. Jadi degree freedom saya adalah 15 sahaja. Dan critical value kita dapat daripada table F iaitu 2.602 dengan negatif 2.602. Jadi seterusnya kita lukis graf yang two-tail. So kita dapat 206.02 dengan negatif 2.602. Yang kelima, kita cari maklumat untuk lelaki dan perempuan. Dia tak sama data mean dengan standard deviation. So kita guna Excel, kita cari average dan STDEV. So dapatlah untuk female and dia 15. Purata dia 213.38 dan standard deviation 21.808. Dan berikutnya lah untuk male, kita pun dapatlah mean dia 212.75 dan standard deviation 18.068. So masukkan dalam formula the test, T-test, iaitu mean 1 tolak mean 2, tolak dengan mean 1 tolak dengan mean 2, bahagi dengan square root S kuasa 2 1 per N 1 tambah dengan S2 kuasa 2 per N kuasa 2. Dapatlah 0.08 615. Jadi dekat sini kita dapat 0.081615 di mana dia lebih kecil daripada 2.681 yang kita dapat daripada data. Jadi kat sini there is not enough evidence to support the claim that average serum kolesterol tu different between male and female. Untuk soalan nombor 6, dia nak linear regression. Jadi kita kena cari dia punya data daripada Excel, jumlah X, jumlah Y, jumlah XY, jumlah X kuasa 2 dan jumlah Y kuasa 2. Untuk formula A adalah jumlah Y darab dengan jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X darab dengan jumlah XY per dengan N jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X di kuasa 2 kan. Okay, jadi kita masukkan je data yang kita dah cari daripada Excel tu dan A kita dapatlah 103.63. Kalau untuk soalan B kalau untuk B pula kita kena guna formula N darab dengan jumlah XY tolak dengan jumlah X darab dengan jumlah Y per dengan N darab dengan jumlah X kuasa 2 tolak dengan jumlah X yang di kuasa 2 kan. Jadi kita dapatlah 0.120524. Jadi Y kan sama dengan A tambah BX. So kita just masukkan dalam form tu. Jadilah Y sama dengan 103.633 tambah 0.120524X. Itu sahaja untuk linear regression nombor 6.